Okey. So tadi kita berhenti pada apa nama ni? X sama dengan negatif 4. So X sama dengan negatif 4. Jadi kita pindahkan ke depan. Okey, so pindahkan ke depan, maka kita dapat X tambah 4. Jadi yang kita highlightkan ni 2X tolak 1 dan X tambah 4 ini, okey, kita kurungkan dia. Okey, kurungkan dia. Jadi kita akan ada 2X tolak 1 dan yang kedua kita ada X tambah 4 sama dengan kosong. So ingat, step ini, step yang saya highlightkan dengan warna biru ni wajib ada. Okey, barulah jawapan yang kita bagi ni diterima ataupun kita punya jawapan itu akan dikira sebagai salah walaupun betul sebab kita guna kalkulator. Untuk kertas kedua wajib tunjuk jalan kerja. Okey. Kemudian kita tengok kepada yang berikutnya pula untuk soalan C. Okey. Bagi soalan C, apa yang berlaku kat sini, apa yang beza sikit daripada yang lain kalau kita perhatikan. Kat sini kita ada ni pecahan. Okey, kita ada pecahan. So pecahan ini sebelum kita selesaikan nak guna kalkulator ke apa ke, kita mesti pindahkan dia ke dalam bentuk ini dulu. Kita mesti terbitkan ini dulu. Kod mana pun kita mesti pastikan kita ada A X kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong terlebih dahulu. And then barulah kita boleh gunakan untuk cari dia punya nilai bagi X. Nak buat pemfakturan ke apa ke mesti kena ada dalam bentuk itu dulu. Okey, untuk kes C ni, sekarang ni kita ada X per 2. Okey, sama dengan 5X tolak 24 per dengan X tolak 4. Okey, so apa yang perlu kita buat? Kita kurungkan. Yang ini kita kurungkan. Yang ini pun sama kita kurungkan. Ini pun kita kurungkan. Ini pun kita kurungkan. Supaya apa? Supaya kita tak keliru. Okey, kemudian kita nampak. Kat sini ada sama dengan. Okey, so sini ada sama dengan. So apabila ada sama dengan, maknanya dia dah berada pada peringkat yang seterusnya kan. So ini ada per. So bila per merujuk kepada bahagi. Jadi kalau kita nak pindah ke sebelah, kedua ni kita nak pindah ke sebelah, dia akan jadi naik, jadi dah darab. Begitu juga dengan X tolak 4. Bila kita nak pindah ke sebelah, maka dia akan jadi dah darab. So kita akan dapat in bracket. Okay, tu tadi kita dah kurung kan. Jadi in bracket X tolak 4 sama dengan 5X tolak 24. Okay, sini adalah sama dengan 2. Okay, so kembangkan. Okay, kembangkan X darab dengan X, maka kita akan dapat kat sini X kuasa 2. So X darab dengan negatif 4 dapat negatif 4X. Selesai. 1. Kemudian belakang pula. 5X darab dengan 2 jadi 10X. Negatif 24 darab dengan 2 jadi negatif 48. Okey. Kemudian, kita dah ada 10X tolak 48. Pindahkan ke depan dua-dua ni. Okey, so pindahkan ke depan. Jadi kita akan dapat X kuasa 2 tolak 4X. 10X pindah ke depan jadi tolak 10X. Negatif 48 pindah ke depan akan dapat positif 48 sama dengan kosong. Okey, belakang dah jadi sama dengan kosong dah. Okey, selesai. Kemudian, kita lihat kepada ini. Kat sini ada 4X, sini ada 10X. Maka kita boleh gabung. Sebab apa? Sebab dia dalam kumpulan yang sama. So kita akan dapat X kuasa 2. Negatif 4 tolak 10 jadi negatif 14. X tambah 48. Tambah 48 sama dengan kosong. So bila dah dapat macam ni, barulah kita dah boleh keluarkan A kita sama dengan apa ni? 1. B kita sama dengan apa? Negatif 14. C sama dengan 48. So bila dah keluar macam tu, bila dah kita boleh keluarkan A, B dan C, maka kita boleh pilih mana kalkulator kita tadi. Ambil kalkulator kita tadi, masukkan ke dalam kita punya persamaan. So dia kata A dia tanya sama dengan berapa? A sama dengan 1. Sama dengan B sama dengan berapa? Negatif 14. Masukkan negatif 14. C sama dengan berapa? C sama dengan 48. So tekan sama dengan. So X kita yang pertama sama dengan 8. Dan X kita yang kedua sama dengan 6.
So kita kembali kepada kita punya soalan. Okey. Jadi kita akan dapat dia kata tadi X yang pertama sama dengan 8 dan X yang kedua adalah sama dengan 6. So X sama dengan 8 pindah ke depan. So kita akan dapat X tolak 8 sama dengan 0. 6 pindah ke depan jadi X tolak 6 sama dengan 0. So kurungkan, okay, as usual. Okay, X tolak 8, X tolak 6. Maka kita kurungkan dia. So kita akan dapat X tolak 8, X tolak 6 sama dengan 0. So barulah kita boleh dapat full markah penuh. Okey, begitu juga dengan soalan yang terakhir ni. Okey, iaitu soalan D. Okey, soalan D yang bagi contoh kat sini kan. Okey, apabila kita ada persamaan ini, okey, walaupun diguna Y kat sini kan nampak berbeza, tapi sebenarnya kita masih lagi boleh gunakan kalkulator. Tak ada masalah, benda yang sama saja. Cuma dia punya form boleh ubah saja yang berbeza. Okey, so kalau kita ada ni banyak-banyak persamaan ni, apa yang langkah yang pertama yang kita kena buat? Kita kena buka dulu segala kurungan yang ada. Kemudian pindahkan ke sebelah kanan. Macam contoh yang dia bagi ni. Nombor 1, dia kembangkan. So apabila dikembangkan, Y tambah 2, Y tambah 1 bila kembangkan, maka kita akan dapat kat sini. Y kuasa 2 tambah 3Y tambah 2. And then yang di belakang bila dikembangkan 2 darab 2Y dengan 11, maka kita akan dapat 2Y tambah 22. Kemudian 2Y tambah 22 pindahkan ke depan. Okey, selepas dipermudahkan dia dapat Y kuasa 2 tambah Y tolak 20. And then buat pemfaktoran. Okey. So dapat yang ini, maka kita dapatlah Y sama dengan negatif 5 dan Y sama dengan 4. Okey. So contoh yang dia bagi. Okey. Kemudian kita pergi kepada yang berikutnya. Okey. Sebelum tu tengok ni contoh punca persamaan kuadratik tadi kan. Okey. Tu kaedah pemfaktoran. Okey, yang ini kan. Yang ni kita dah bincang dah ni. Okey, inilah kaedah pemfaktoran. Okey, so dia dah ringkaskan. Okey, kemudian kita tengok yang terakhir sekali kat sini adalah bagaimana nak melakar graf. Okey, untuk melakar graf nanti kita akan lihat kemudian lah. Okey, untuk hari ni kita berhenti sampai situ dulu. Okey, supaya kita tidak keliru. Okey, kita tidak keliru. Nanti next untuk lakar graf kita akan bincang dengan lebih lanjut selepas inilah dalam kelas yang berikutnya. Okey, sebenarnya dah habis lakar graf tu, kiranya dah tamat dah sebenarnya. Okey, tak apa, cikgu simpan dulu. Nanti kita akan bincangkan untuk bagaimana nak melakar graf. Okey, tadi kita dah dapat soalan tadi, kita dah bincang bagaimana cara nak buat pemfaktoran. Okey, lepas tu kita kena buat. Yang ni cikgu dah tunjuk. Lepas ni kamu kena cuba buat untuk kamu faham bagaimana kaedah pemfaktoran tersebut. Okey, so sebagai kerja rumah, praktis sendiri 1.1F soalan 1. Okey, tak semua cikgu pilih. Okey, soalan 1A, 1C, kemudian soalan 1E, and then soalan 1I. Tak payah banyak-banyak. Okey. Soalan 1. Kemudian, okey, tengok soalan nombor 2. Okey, tulis setiap persamaan kuadratik berikut dalam bentuk am. Apa makna bentuk am? Okey. AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Okey, ini bentuk am. Okey, lepas dah dapat bentuk am, apa yang dia kata? Seterusnya selesaikan persamaan. Selesaikan ni maknanya kita kena dapatkan M tu sama dengan berapa. Okey, A ni sama dengan berapa. C hash ni sama dengan berapa. Okey, so yang ini cikgu nak kamu cuba buat. Ini boleh guna kaedah pemfaktoran. Makna kata selesaikan ni boleh guna kaedah pemfaktoran. Okey, kat sini guna kaedah pemfaktoran. Okey, jawab soalan mana? Jawab soalan B. Kemudian jawab soalan D. Soalan F. Dan soalan hash. Tak banyak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Campur dengan yang tadi sikit kan? Okey. So, selesai. And then, minggu kelas yang berikutnya, kita akan lihat kepada bagaimana nak melakar graf fungsi kuadratik. Okey. So kita akan berhenti di sini. Sebelum saya tamatkan,
ada apa-apa persoalan yang mungkin kamu nak tanya ke apa, ada tak faham dan sebagainya, boleh tanya. Okey, dan dalam masa yang sama juga kamu boleh rujuk kembali. Ini nota-nota yang telah diberi ni supaya mungkin boleh bantu kita sedikit sebanyak. Okey, boleh bantu kita sedikit sebanyak untuk fahamkan ataupun kita nak ulang kaji semula apa yang kita dah belajar. Okey, ni bagaimana nak melakar graf. Ini belum lagi kita masukkan. Okey, so boleh ulang kaji semula berdasarkan kepada ni punca-punca untuk persamaan kuadratik. Yang ni benda yang sama ni, dua kali pula. Okey. Okey. So punca kuadratik kan ada 3 kaedah. Kemudian ini titik maksimum untuk dia punya A, B dan C. Kemudian ini adalah ungkapan kuadratik A, B, C dan juga ini adalah kita punya asas dia. Okey. So ada persoalan? Tak ada. Kalau tak ada, kita boleh berakhir di sini. So hari ini adalah 21 hari bulan 2 2021. Okey. So nanti siapkan. So kita akan bincang kemudian dan nanti saya akan bagi tahulah macam mana nak hantar dan sebagainya. Okey. So ada soalan? Kalau tak ada soalan, kita boleh stop sharing yang tu. Okey, tahniah pada semua yang hadir. Kita ada 16 orang. Okey, yang seterusnya pastikan kamu tuliskan nama di kehadiran dalam link yang cikgu kamu dah bagi . Dan yang kedua nanti saya akan bagi tu list nama siapa yang hadir pada kelas pagi ni . Okey. So ada soalan? Tak ada? Kalau tak ada, kita berhenti di sini. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan juga surah wal asr.